Dan hari ini kita akan membincangkan satu topik yang menarik. Selamat pagi Encik Faiz. Selamat pagi DJ Fatimah. Ya, apa khabar hari ini? Alhamdulillah, very good. Sehat ya? Bagaimana keadaan di sana? Macam biasalah, tapi sekarang ni dah tak jam sangat. Itu bagus tu. Itu satu perkembangan yang bagus lah kan? Yes, memang. Okey, Encik Faiz, hari ini kita akan membincangkan satu topik yang menarik, iaitu jangkaan terhadap kenaikan harga rumah yang mendadak dalam tempoh 2 tahun akan datang. Mungkin sekarang ni ramai yang kumpul duit kan, nak beli rumah 2 tahun akan datang, tapi bila kita sekarang dengar harga barang dah naik, ni membuatkan rasa macam frust lah, rasa macam tak boleh jadi macam ni. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang kenaikan harga rumah untuk tempoh 2 tahun akan datang. Jadi kita sebelum tu bersama dengan Encik Faiz, kita berkenalan dulu lah. Mungkin ramai di luar sana yang tertanya, saya ni dengar suara je, nak tahu siapakah Encik Faiz yang sebenar. Silakan. Saya ni orang biasa je, tapi ada YouTube channel tentang kewangan. Saya suka share kewangan lah, kewangan peribadi ya. Maknanya apakah keputusan yang kita sebagai manusia, rakyat di Malaysia ni boleh buat untuk mendapatkan keputusan terbaik untuk diri kita. So boleh catch me dekat YouTube channel Financial Faiz, TikTok, Twitter, Telegram dan Instagram. Itu dia. Mungkin ramai yang nak tahu tentang pengurusan kewangan, boleh cek Encik Faiz kan. Okey Encik Faiz, hari ini kita akan membincangkan tentang jangkaan terhadap kenaikan harga rumah yang mendadak dalam tempoh 2 tahun akan datang. Kita nak tahu apakah pendapat Encik Faiz sendiri tentang ekonomi kita sekarang ini. Adakah ianya bertambah baik ataupun sebaliknya? Okey, dari segi ekonomi ni tak payah ikut pendapat saya lah. Kita tengok ke atas peraturan kewangan yang dikeluarkan oleh Ministry of Finance. Every now and then dia akan tunjuklah dia memang ada risalah dia. So dari situ kita boleh nampak peningkatan GDP kita untuk kuartal yang sebelum ini yang amat memberansangkan. So dari segi itu pun kita dah tahu ekonomi kita ni sedang bertambah baik, terutama sekali selepas habisnya fasa pandemik dan memasuki ke fasa endemik. Okey, itu yang boleh kita nampak sekarang lah. Kita nak tahu juga Encik Faiz, apakah impak terhadap ekonomi kita sekarang ini terhadap kenaikan harga rumah yang dijual di pasaran sekarang? Okey, bila ekonomi adalah baik, kita panggil dia hot ekonomi. So bila dia dah hot, inflasi pun akan berlaku. Dan benda ni kita tak boleh lari lah. Ini adalah benda-benda yang berlaku depan kita. Kita kena hadapi je lah. So bila barang baru semua naik, termasuklah bahan-bahan mentah ya untuk pembinaan rumah. So harga pembinaan rumah tu lah yang akan naik. Tapi harga rumah tu dia bergantung jugalah kepada supply and demand. Sebab walaupun harga material naik, kos naik, tapi kalau tak ada orang nak beli pun susah jugalah. So dari segi itu memang kena ada balance dia lah. Dan tak semuanya semua tempat naik. Ada tempat yang dia naik, terutama sekali bila dah tanah dah tak cukup. Tapi ada tempat dia tak naik ataupun dia turun pun ada juga. Walaupun on paper nampak tak turun, tapi cuba jual ada masalah sikit. So dekat situ kita kena pandai bermain-main lah. Terutama sekali lokasi. Kita pandai memilih lah kan. Semua pilihan di tangan kita kan Encik Faiz? Betul. Okey Encik Faiz, kita nak tahu juga apa pendapat Encik Faiz sendiri berkenaan dengan harga rumah dalam 2 tahun lagi akan datang lah. Jadi adakah ia akan semakin mahal ataupun semakin murah atau sama sahaja? Okey, untuk rumah ya, kita kena faham ada 2 jenis. Ada beberapa jenis lah, tapi yang kita selalu tahu adalah satu yang kita beli daripada developer, sama ada under construction yang sedang dibina ataupun yang sudah siap developer completed unit, dan satu lagi adalah subsale, maknanya rumah yang dah dibeli oleh orang lain dan kita beli atas orang tersebut. So dari segi harga rumah yang under construction adalah diperkatakan dan ada report-report yang mengatakan ia akan naik, terutama sekali because of partly lah demand dan partly because of harga kos barang tu lah. Tapi kita tak boleh tengok dari situ saja, kita kena tengok daripada angle secondary market, which is the substance lah. So dari segi itu kita boleh tengok trend-trend dia tak mesti sama dengan rumah under construction daripada developer. Ada yang dah dibeli tapi harga dia maintain ataupun turun, ada yang dibeli harga naik. So basically it's based on lokasi. Cuma report-report yang dicanangkan baru-baru ini mengatakanlah in general dia akan naik. So kalau tapi tak boleh tapi report tak menjamin lah. Tak adalah kalau kita beli tahun ni, tahun depan dia terus naik 12%. Itu memang tidak, sebab
rumah lain ada feature dan impact yang berlainan kepada setiap pembeli. Mungkin kita dengar tahun ini dia akan naik. Tahun depan kita tak tahu kan, mungkin dia turun, kita tak tahu kan. Okey. Okey Cik Faiz, kita nak tahu juga dalam masih adakah orang yang ingin membeli rumah dalam jangka masa 2 tahun lagi, kerana apa yang kita lihat sekarang ini kan, ramai yang terkesan dengan kenaikan harga barang, bukan sahaja harga barang-barang dapur yang naik, mungkin juga macam tadi Cik Faiz cakap, mungkin kenaikan harga macam macam simen akan naik, mungkin pasir akan naik. Ini melibatkan rumah lah kan. Jadi adakah 2 tahun akan datang ada orang akan membeli rumah lagi dalam masa jangka 2 tahun? Okey, sebab itulah bila kita nak beli rumah ni, nak cakap pasal rumah, kita tengok dua rumah macam saya cakap tadi, rumah daripada developer. Bila developer nak buat rumah, dia perlu buat dalam satu jangka masa. Itu dalam perjanjian dia. Kalau harga barang-barang bahan mentah tu naik, kalau tak naikkan harga rumah tu, dia akan mengalami kerugian jugalah. So dari segi tu, waktu nak jual tu dia dah naikkan. Okay. Dia boleh control price tu, kena ada approval jugalah, betul. Dalam harga penjualan dia boleh pilih untuk jual berapa harga dia. Tapi untuk rumah yang secondary market ya, yang rumah tu dah terbina pun, nak cakap pasal harga pasti apa, rumah tu dah ada. So jadinya yang itu based on supply and demand. Okay, maknanya kalau tempat tu rancak ya, of course lah harga rumah sub-sale tu akan naik. Tapi kalau harga tempat tu hamba dan owner yang dah beli tapi dia tak nak duduk situ, dia nak sewakan pun susah. So tapi dia perlukan duit ataupun dia tak nak pegang lagi rumah tu sebab rumah tu ada installment yang dia perlu servis, dia perlu bayar tiap bulan. So untuk mempercepatkan penjualan rumah tu, dia akan turunkan harga. Dia supply and demand, tak siapa boleh control. Tak kisah developer naikkan harga rumah dia di kawasan neighborhood sebelah pun, tapi yang nak menjual rumah sub-sale ni adalah individu. So dari segi tu, kalau kita tengok, kalau beli daripada developer, contohlah maybe harga dia 300,000 tapi dekat sebelah ya, bukan rumah yang sama tapi kawasan yang sama, feature yang lebih kurang sama, harganya dijual pada 250,000. Kita nak beli yang mana? Itu memang pilihan di tangan kita. Dan tak ada siapa boleh kontrol. So dari segi harga kenaikan rumah, penjualan rumah ni, dia banyak faktor. Jadi kita tak boleh kata harga rumah akan naik saja. Cuma rumah naik. Yang jual rumah sub-sale tu pun kata, harga rumah dah naik lah, saya nak jual pada 300,000 balik. Cuba jual, tengok-tengok tak ada orang nak beli, dan kita automatically akan jualkan balik harga tu. Okey, berkenaan dengan ada orang nak beli ke tak ada ke dengan harga rumah, kita nak tahu barangkali ataupun tidak berlakunya kenaikan harga rumah tetapi tiada seorang pun yang mampu membelinya. Apa pandangan Cik Faiz? Memang dah ada pun keadaan tu di waktu-waktu ini, di mana property overhang lah, maknanya property yang sudah dibina, macam tadi saya cakap, developer buat rumah, dia boleh jual rumah tu sementara rumah tu dibina. Tapi apa jadi kalau sementara rumah tu dibina, tak ada siapa nak beli pun sampailah rumah itu siap. Bila rumah tu siap, kita panggil rumah tu developer completed units, ataupun nama lain dia adalah property overhang, maknanya dia tergantung, tak ada siapa nak. Tapi developer dia tak nak pegang aset tu sebab bila dia pegang liability ke atas dia. Kalau rumah tu roboh ke, ada damage ke, ada pipe bocor ke, itu tetap dia punya tanggungjawab untuk memperbetulkannya supaya dia dijual kepada pembeli baru tu akan dapat rumah yang baik. So lagi lama developer pegang property tersebut yang tak terjual ni, lagi banyaklah lebih atas dia. So jadinya keadaan ni memang dah berlaku, walaupun tidak ada kenaikan ataupun in fact ada developer bagi diskaun ataupun sedikit sebanyak hadiah lah, rebate yang kita pernah dengar lah, kita pernah nampak, pun ada juga yang tak terjual. So keadaan itu dah berlaku sekarang dan I foresee selagi masih ada banyak lagi rumah yang dibina, keadaan ni akan berterusan juga lah. Dari segi harga maybe dia boleh naikkan, tapi kalau tiada pembeli pun ada masalah jugalah. Ya, itu efek kepada owner rumah tu sendirilah kan. Okey Cik Faiz, kita berehat seketika, kita sambung selepas ini terus bersama dengan kami Asyik FM Moinumoy. Dan kita masih lagi bersama dengan Cik Faiz Azmi, perunding kewangan. Ada masih lagi bercerita berkenaan dengan jangkaan terhadap kenaikan harga rumah yang mendadak dalam tempoh 2 tahun akan datang. Jadi tadi Cik Faiz sudah terangkan antara punca-puncanya kenaikan harga semua berkenaan dengan rumah.
Dan juga mungkin ada yang di luar sana ingin menjual rumah tetapi tiada orang membelinya. Kita nak tahu juga apakah sebenarnya faktor kepada kenaikan harga rumah Encik Faiz, sedangkan ada banyak lagi properti yang masih tidak terjual. Macam saya cakap tadi lah, untuk properti yang dijual oleh developer, walaupun harga yang diletakkan tu boleh mendapat approval tapi masih boleh dalam kawalan mereka lah. So jadinya kalau mereka nak menjual pada harga itu, mereka boleh. Jadinya dan tempat yang dia bina tu, contohnya landed ke or even condo pun perlu dibina kat atas satu tanah. Dan kalau lokasi tu makin sedikit, ya, orang nakkan lokasi tu tetap boleh beli juga. Tetap akan ada demand juga. Contohnya kalau kita tengok dekat tempat-tempat luar Kuala Lumpur, di bandar-bandar pinggiran, memang ada properti yang tak dijual, betul. Itu sebab bad trading lah, so lokasi yang tak bagus. Tapi kalau lokasi yang satu properti ni adalah di tengah KL, aksesnya bagus, tetap akan habis dijual juga, dan harganya tetap akan dijual pada harga yang lebih tinggi berbanding dengan kawasan sebelah sebab ia adalah properti yang lebih baru, so lebih cantik, so harganya akan naik secara automatik lah. Tapi macam saya cakap, bila kita cakap pasal kenaikan harga barang, terutama sekali untuk benda-benda yang meluas ya, seperti properti, kita tak boleh pukul rata. Harga properti naik, jom kita beli di satu tempat yang murah sekarang ni sebab dia akan naik 12% contohnya tahun depan. Tak boleh macam gitu. Kita kena buat pilihan yang bijak, micro choice ya. Kita kena cari tempat tu, ni yang paling baik, ini sebab satu property pun bukan murah. For most people, dia beli satu saja. So dia tak boleh beli banyak. Macam kalau saham ya, contohnya saham. Kita boleh beli saham A, B, C, counter A, B, C, D, E, F, G, banyak-banyak. Kita rasa yang ni naik, yang ni turun, kita boleh allocatekan balik, tukar balik. Tapi property for most people, 1, 2, 3. Kalau beli serentak, kalau beli pada satu waktu saja, maybe boleh beli 1 atau 2 saja. Tak boleh beli 10 jenis property pada satu-satu waktu. Kita sebagai seorang yang ingin menjual rumah pun kena pastikan tempat itu strategik, kan Cik Faiz? Betul. Sebab bila kita nak beli property ni, sometimes kita nak beli untuk duduk, kita beli untuk sewakan kepada orang lain, ataupun kita nak beli untuk jualkan balik, maknanya harga dia akan naik. So kita kena pilih. Kalau kita tak pasti beli, memang susah lah. Kena pandai membuat pilihan lah kan. Okey Cik Faiz, apa pandangan ataupun pendapat Encik Faiz sendiri, apakah permintaan kepada pemilikan rumah dalam masa 2 tahun akan datang? Pada pendapat saya, pemilikan rumah adalah lebih kurang sama apa yang ada berlaku sekarang ni lah. Kalau orang tu nak beli, dia dah beli. Terutama sekali untuk tempat yang dia nak duduk. Harga akan naik atau harga akan turun. Kalau dia nak tempat tu, dia akan beli juga. Apa yang kita nampak sekarang ni, rumah tetap dibina. So jadinya rumah yang dah dibina itu pun, tempoh hari sebelum ini pun masih ada banyak yang tidak terjual. Jadinya tak semestinya lah, walaupun harga dinaikkan oleh pihak-pihak yang menjual rumah tu, tak semestinya orang akan beli juga. So sebab kalau nak beli, dia dah beli, tak kisahlah because of untuk investment ke ataupun untuk duduk sendiri. Jadi mana nasihat lah ya, bila nak beli rumah ni, ia adalah satu komitmen yang amat besar untuk most people ya. Rumah ni benda yang paling mahal dia boleh belilah. Kedua, yang paling mahal adalah kereta. Itu pun kereta tukar setiap beberapa tahun lah, 10 tahun sekali ke 5 tahun sekali. Rumah adalah satu komitmen yang panjang. Dia punya pinjaman pun 35 tahun. Kalau kita buat silap yang besar lah ya, kita akan tanggung kesilapan tu untuk masa yang panjang. Kalau nak ubah balik, nak ubah balik, memang amat susah. So bila nak buat keputusan untuk pembelian tu, kita tak boleh tengok untuk 1 tahun saja. Oh, tahun depan akan naik, 2 tahun lagi akan naik. Kita kena tengok, kita nak pakai tak property tu untuk 35 tahun, 40 tahun. Itu 35 tahun tak adalah pinjaman. Tapi rumah tu, expect dia akan ada lebih daripada 35 tahun. Takkanlah lepas 35 tahun hancurkan rumah tu, tak biasa kan? So kita kena cari tempat yang bagus, track record yang bagus. Bukan 1-2 tahun saja. Macam yang Cik Faiz katakan tadi, rumah ini bukan macam kita nak tukar kereta kan. Jadi mungkin kita nak tahu juga, rakan-rakan di luar sana mungkin terfikir, saya nak beli rumah. Tapi beli rumah bukan macam kita beli kereta. Bagi pendapat Cik Faiz, rumah yang dibeli ni lebih baik yang baru ataupun yang second hand? Okey, ikut pendapat masing-masing. Dia ikut preference. Ada orang, dia ada mata, dia boleh tahu. Dia masuk rumah tu, dia boleh tengok, ini kena tukar, itu tak kena tukar. Kalau beli,
dia boleh tukar semualah. Dia tahu macam mana nak check. Dan boleh consider beli rumah subsale, maknanya rumah second hand lah. Tema dia adalah subsale. Tapi itu pun subsale pun tak semestinya buruk. Ada orang dia beli kunci terus jual. Habis tu nak kata apa lagi, beli je lah, rumah tu cantik lah. Walaupun developer sometimes pun ada damages jugalah bila dibuat rumah tu tak semestinya perfect ya. Kadang-kadang ada kerosakan juga, tapi dia kena tahu boleh tak pembeli pertama ni tolong betulkan dulu, lepas tu dah betul baru jual kepada saya. Okey, itu satu, itu dia kena tahulah benda macam tu, ilmu. Tapi kalau tak tahu langsung pasal benda semua tu, tiba-tiba nak beli tu, utama sekali ada orang nak beli rumah lelong, dia tak tahu langsung kesusahan dan kesenangan untuk beli rumah lelong, dia terus beli. Lepas tu ada kesilapan-kesilapan. Jadinya untuk orang-orang macam ni yang tak ada pengalaman, ada buy-in juga, dia beli rumah baru. Tapi beli rumah baru pun ada dia punya ilmu juga. Contohnya nak beli rumah under construction ke, berapa tahun nak kena bayar dia punya progressive interest. Ataupun kalau beli rumah developer completed, rumah tu dah berapa lama duduk terusang situ, 2 tahun, 3 tahun, ataupun baru siap semalam, bolehlah dapat rumah baru. So benda semua ni kena tengok skill level diri kita sendiri dan kita punya kemampuan untuk menunggu rumah tu siap ke, nak menunggu rumah tu untuk di-repair ke, keperluan kita semua. Banyak benda nak jawab, tapi tak salah untuk beli mana-mana satu. Cuma ilmu ni tak ada orang akan bagi percuma. Kita kena mencari. Even percuma pun dengan radio Asyik FM ni percuma, tak ada orang bayar. Tapi kita kena bayar dari segi apa? Dari segi mental untuk mendengar, dari segi masa untuk nak mendengar lah, dari segi nak cuci masa semua kan. So itulah bayaran yang kita kena buat untuk mengejar ilmu. Ya, betul tu. Jadi kalau boleh tu beli rumah ni ikut keperluan bukan kemahuan, kan Cik Faiz? Betul. Ya. Okey Cik Faiz, sebelum kita mengakhiri bola bicara kita pada hari ini, kita bersama dengan Cik Faiz mungkin ada sedikit nasihat kepada pendengar di luar sana, terutamanya kepada mereka yang ingin menjual rumah ataupun kepada mereka yang ingin membeli rumah untuk sekarang ataupun 2 tahun akan datang. Nasihat daripada Cik Faiz, silakan. Dekat luar sana ada ramai orang yang bercakap macam-macam lah. Maknanya ada yang suruh beli rumah, ada yang kata jangan beli rumah. So spektrumnya adalah infinite. Saya di tengah-tengah ke. Jadinya semua orang akan bercakap dan semua ada kepentingan sendiri. Jadinya satu kepentingan yang kita tak boleh compromise adalah kepentingan diri kita sendiri. Bukan nak mementingkan diri sendiri, ini lain self-preservation, maknanya kita jaga diri supaya kita tidak dimakan, tidak dipijak. Itu yang paling penting, bukan selfish. Selfish tu kalau orang minta tolong, kita tak tolong, itu selfish lah contohnya. Tapi self-preservation ni kita tak nak kita dipijak oleh orang lain. So the only way kita boleh self-preserve, the only way kita boleh kata no, saya rasa ini bukan benda baik, saya tak nak proceed dengan pembelian ini, pembelian itu, tak semestinya rumah adalah menggunakan ilmu. Bila kita ada ilmu banyak, kita automatically otak kita ni dah ada ilmu, dah ada knowledge, dah ada hidayah, kita terus akan fikir, okay, ini bukan benda bagus, kita walk away, kita belah, kita jalan terus. Tapi kalau kita tak ada ilmu, senang dipengaruh. Ada orang kata ini bagus, rugi tak ambil. Kita pun akan terikut-ikut. So kalau nak pakai ilmu, bolehlah baca buku, bolehlah baca artikel-artikel dalam surat khabar. Dan kalau belum follow Malaysia Faiz dekat social media, bolehlah follow. Ya, mungkin ramai yang nak follow ni, ramai yang nak beli rumah ni. Boleh Cik Faiz wawarkan sekali lagi bagaimana ingin menjadi followers kepada Cik Faiz, silakan. Search for Financial Faiz dekat YouTube channel, dekat TikTok channel, dekat YouTube, dekat TikTok, Instagram, Twitter, Telegram and even Facebook. So just look for, sebab nama saya sama across all channels, just cari je lah Financial Faiz. Ya, dia baju pun sama kan? Baju pun sama. Okey Cik Faiz, terima kasih sudi berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan jangkaan terhadap kenaikan harga rumah yang mendadak dalam tempoh 2 tahun akan datang. Kita jumpa lagi pada hari Khamis minggu depan. Masih lagi bersama dengan Cik Faiz yang akan membincangkan antara topik-topik yang menarik yang akan kita ketengahkan. Jadi terima kasih kepada Cik Faiz. Kita jumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih. DJ Fatimah.